Sebab tu tuan-tuan, kita nak doa, mula-mula kita baca apa? nak doa. Astaghfirullahaladzim, tidak? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan silap wakaf. Ada orang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, tidak? Mengaji. Jangan wakaf dekat illa. Pernahkah kita zikir la ilaha illa Allah? Ada tak? Jangan. Saya ditegur oleh Mufti Kedah, Datuk Dr. Badruddin. Doktor dia kata apa? Silap. Banyak orang silap. Macam mana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambung. Jangan la ilaha illa wal hayyul qayyum. Silap kaedah tuan-tuan bahasa. Ni tuan-tuan, yang pertama astaghfirullahaladzim. Yang kedua apa? Nak bagi doa mustajab. Selawat tidak? Kita mula dengan kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak? Ada selawat. Bila selawat tuan-tuan, ingat Nabi, selawat pada Nabi, insyaAllah Tuhan makbulkan. Sebab man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyara. Barang siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat kita 10. Jadi kita astaghfirullahaladzim, Allah dah tengok kita dah. Kemudian kita selawat ni, Allah sayang tuan-tuan, sebab kita ingat akan kekasih dia. Maka Allah akan perkenankan doa kita. Doa mana? Nak bagi mustajab, doa letak bawah ni. Nak bagi lagi mustajab, angkat sikit. Nak minta sungguh-sungguh, angkat. Nabi kata nampak akan ketiaknya. Allah, angkat. Sebab tu tuan-tuan tengok Arab kan, bila doa malam macam tu. Saya pernah tuan-tuan semayang tarawih, sudais doa, mula-mula macam ni, lepas tu macam ni, 45 minit macam tu, 2 jam jatuh terus, lengur kan. 2 jam tuan-tuan. Mula-mula menangis, lepas tu tak boleh menangis, lengur. Allah Akbar. Arab doa. Sebab apa? Faham. Kita orang Melayu doa panjang kena maki belakang, sebab tak faham. Tapi Arab dia doa Arab, kita faham. Doa mustajab tuan-tuan. Mula apa? Astaghfirullahaladzim. Kemudian selawat, kemudian doa. Doa paling hebat, doa yang maksur, yang pernah dibaca Nabi dan disebut dalam Quran. Contohnya apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan? Atau rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu jamak. Kalau seorang, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni banyak orang dia nak tukar tak betul. Ada orang rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia kaedah tukar. Sebab tu kena mengaji tuan. Rabbighfir lana ni kalau jamak jadi imam. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tu kaedah doa. Insya-Allah mustajab doa tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ni kita dengar mulut kita ni sentiasa berdoa, berzikir kepada Allah. Lagi apa zikir selain daripada subhanallahil azim, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya sebut dalam YouTube, siapa yang selawat dekat Nabi, Nabi kata Allah malaikat akan selawat kat dia. Itu berkat. Itu keberkatan yang ada. Ni mulut. Selain daripada itu tangan. Saya nak urai tangan ni lah, sebab diberi kepada saya tentang syukur ini. Tangan ni tanda syukur apa dia? Bila Tuhan bagi, kita bagi balik. Apa dia yang kata syukur tangan? Bagi sedekah, bagi wakaf, bagi zakat. Bagi yang ni tangan ni. Sebab tu orang yang sedekah, orang yang wakaf, orang yang bagi zakat, ada 5 kelebihan. Pertama apa? Sesiapa yang memberi ni sedekah, zakat, keluarkan infak, pertama Allah bagi keampunan dosa dia. Allah ampun dosa kita. Kita banyak dosa bang, jangan tanya dosa. Allah daya tambahlah tuan-tuan, ustaz, lagilah banyak dosa. Kita macam mana? Bagi sedekah tu tuan-tuan, Allah ampun dosa kita. Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah amtat sab'a sanabila fi kulli sumulatin ma tuhabba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang menafkah pada jalan Allah seperti mana satu biji benih yang ditanam keluar 7 cabang. Daripada 7 keluar 100, maksud dia 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda 1400. Entah. Bagi sikit dapat banyak.
Tuan-tuan, keampunan Allah yang tu penting. Kalau tuan-tuan rasa ya Allah aku banyak dosa tuan-tuan hari tu, jangan lupa bagi. Ni kita kadang-kadang tuan-tuan datang masjid hari Jumaat, esok Jumaat. Betul tak? Jumaat kami. Esok Jumaat, isap rokok sehari sekotak. Satu kotak rokok berapa ringgit? Berapa ringgit sekarang? 12 ringgit tak? 12, kata 10 ringgit sudahlah. Sehari 10 ringgit. Seminggu 70 ringgit. 7 kali 4 280. Jangan. Sebulan 280. Tuan-tuan datang seminggu hari Jumaat nak bubur 10 ringgit berkedekut. Apa salahnya tuan-tuan? Ni hari Jumaat kita isap rokok seminggu 280. 10 ringgit dah bulan tabung. Kalau 10 ringgit ni, malam ni ada 500 ni, kita dapat berapa setiap hari Jumaat? 5,000. Betul tak? 5,000. Seminggu 5,000 kalau seorang 10 ringgit. Kalau sebulan 5 kali 4 20,000. Kalau 20,000 tuan-tuan, alhamdulillah masjid ni aircon dah. Ni aircon pun tak ada. Hangat nak mampu. Sebab apa tuan-tuan dah tak derma. Cuba bubuh tengok kan. Kita boleh bayar elektrik betul tak? Ni kutipan seminggu berapa? Saya nak abang haji. Berapa Ustaz? 10,000. Seminggu 10,000. 10,000 sebab 5 ringgit. Cuba bagi 10 ringgit. Betul lah. Mungkin banyak lagi boleh dapat. Bukan hadiah malam, mungkin datang Jumaat pasal 1,000, 2,000 orang betul tak? Kalau 10 ringgit boleh dapat seminggu sampai Allah. Tapi kita nak bubuh tu pasal berat. Sebab apa berat? Hati masalah. Masa macam bagi tu hilang. Sebenarnya bagi itulah duit kita. Saya cerita dalam YouTube. Saya ceramah macam ni. Tuan-tuan banyakkan infak. Ada seorang anak muda macam ni. Tarik-tarik ada 5 ringgit. Naik motosikal. Nak bubuh minyak motor nak habis. Nak buh tak buh. Nak buh tak buh. Nak buh. Ustaz duk bagi bubuh tuan-tuan. Ini pahala besar. Tak buh. Nak buh tak buh. Lain kali bubuh. Bubuh. Allah, minyak motor tu macam ni yang Dia pun kata, pakcik minta balik 2 ringgit balik. Minta balik. Pakcik kata orang tak pernah buat macam ni. Saya minyak motor habis dah. Ada 5 ringgit dah. Minta balik 2 ringgit. Nanti tak boleh balik saya. Pakcik tu pun ambil bagi 2 ringgit. Dia balik-balik tuan-tuan. Dia bubuh minyak Shell 2 ringgit. Bila buh dia telefon saya. Ustaz, betul Ustaz. Tengok tengah duk buh minyak tu 2 ringgit. Ada satu van. Nak buka tayar pancit tak reti. Dia foreman. Dia pergi tolong. Dia buka-buka. Kita spare ganti. Bila dah ganti, tengok driver van ni tarik. Dah bantu saya. Nah, bagi ke anak muda ni. Pegang tengok 300. Dia kata Ustaz silap Ustaz. 5 ringgit minta balik 2 ringgit. Kalau tak minta Ustaz 500 Ustaz. Tu kelebihan sedekah tuan-tuan. Tapi kita tak nampak. Kita duk nampak tuan-tuan. Allah bagi habis tak habis. Apa kata malam ni kita pakat bagi seorang sikit, tabung keluar lagi. Tabung jalan dah? Tak kutip? Ada belakang? Tak kutip? Oh tepi-tepi lah. Tengah-tengah tak payah buh lah tuan-tuan. Tak payah lagi kita bubuh tuan-tuan. Jadi buh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, infak. Apa dia tuan-tuan? Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan rasa, ya Allah aku semayang tak khusyuk. Keluar tabung tu, kalau ada tabung, tuan-tuan bubuh 2 ringgit. Tuan-tuan, Allah terima semayang kita. Semayang khusyuk tak? Jangan bohong lah, ustaz pun sama. Allahu Akbar. Tengah semayang. Lepas semayang ni ada makan lah. Tu tengah duk fikir tu. Ada lah makan lepas ni? Ada, alhamdulillah tuan-tuan tengok. Khusyuk tak? Jangan bohong bang. Kita manusia, nasia daripada anas. Nasia ni nasia, dia lupa. Dia akan lupa. Ustaz ke siapa ke sama tuan-tuan. Jadi macam mana? Kata Dr. Harundin, kalau pergi semayang tu tarik balik. Sebab kita insan. Nasia, kalimah lupa. Nasia tu lupa. Dalam kalimah bahasa Arab, tambah-tambah orang Melayu pula. Makan apa? Nasi. Lupa. Jadi Allahu Akbar lupa. Bila lupa, Datuk Harundin kata tarik balik. Hei, semayang tu. Jangan pula Allahu Akbar buat tak tahu. Sebab semayang automatik dia keluar Fatihah. Betul tak? Kita otak pergi lain. Mulut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Otak ni mana kunci letak tadi? Betul tak? Jadi macam mana? Datuk Harun kata tarik balik. Oi, semayang tu. Kita pun semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia automatik. Bila rokok ayat automatik subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Betul tak? Automatik kan? Bila tidak sami Allahu liman hamidah automatik keluar Rabbana
wa lakal hamd. Bila sujud, subhanallahi azim wa bihamdi, betul tak? Bila dia duduk, semua kita dah automatik hafal. Bila automatik hafal, tuan-tuan, dia akan pergi merata. Bila pergi, tarik balik. Hei, semayang. Jangan biar pergi terus. Tiba-tiba, asyhadu. Habis dah. La ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, tarik balik. Bila tarik balik, dia akan khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Dia start daripada awal. Awal macam mana? Wuduk kena sempurna. Wuduk tu kena sempurna. Nak datang tu, niat dah. Aku nak semayang maghrib. Wuduk sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, basuh bagi elok. Sempurna wuduk. Kemudian datang masuk. Aku nak semayang maghrib. Masuk. Masuk tu, langkah kaki kanan dah. Sebab kita nak semayang. Jangan terburu-buru. Apa baca doa? Allahumma ghfirli zunubi tahli abwaab rahmatik. Betul tak? Masuk tu kita dah ni, ada sistem dah. Nak khusyuk. Masuk tu langkah-langkah kanan. Allahumma ghfirli zunubi wa tahli abwaab rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, buka pintu rahmat untuk aku. Langkah. Tuan-tuan masuk tadi baca doa dah? Tak baca ha? Pergi keluar. Pakai balik terus tuan-tuan. Masuk. Bila masuk tu macam mana? Kalau ada waktu semayang sunat tahiyatul masjid, insya-Allah tuan-tuan, dia akan jadi khusyuk. Semayang sunat tahiyatul masjid. Dah habis semayang, tunggu. Okey azan. Kemudian semedang qabliyah maghrib. Kemudian semayang maghrib, dia akan khusyuk bang. Sebab kita ada rentetan dia, peristiwa dia. Allahu akbar. Bila dia pergi lain, tarik balik. Hei, semayang ni. Sebab apa? Bila pergi merata, tarik balik. InsyaAllah tuan-tuan, lama-lama dia akan kesan. Tapi ada orang pergi merata, tu yang lupa. Allahu akbar, rokok. Aku tadi baca Fatihah tak baca? Tu masalah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Saya pergi mana ni? Kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bagi sedekah. Lagi apa? Orang yang bagi sedekah menambahkan rezeki dah. Tuan-tuan tak rugi. Bagi sikit dapat lagi banyak. Kan? Tambah-tambah tuan-tuan berniaga. Tuan-tuan kalau berniaga, tuan-tuan taklah satu tabung. Saya nak bagi tahu. Ni. Tak tabung, tabung tu untuk infak. Tuan-tuan sehari tu ambil duit berniaga buh lah. Infak lah mana-mana. Tuan-tuan nak cerita tak reti. Tengok-tengok hari tu banyak pelanggan datang. Kadang-kadang kita bubuh sikit. Tuan-tuan, Allah bagi banyak, datang banyak. Bubuh tuan-tuan. Saya teringat ada seorang hamba Allah di Kepala Batas. Dia berniaga nasi kandar tuan-tuan. Tak berapa laku sangat. Dia kata, Ustaz, saya nak buat macam mana? Saya kata, saya ada tabung Mahat Tafiz. Letak atas dekat abang boleh tak? Dia kata, boleh Ustaz, sila. Saya pun letak. Pergi letak tuan-tuan. Tiap-tiap bulan dia suruh datang buka. Buka. Duit shilling banyak-banyak. Kira-kira 3 bulan 1,000 lebih. Saya kata, banyaknya shilling. Ustaz, shilling tu saya punya. Dia bagi duit cash. Bagi duit RM1. Saya kata, abang siapa duk bagi ni? Dia kata, Ustaz saya Ustaz. Duit lebih-lebih tu saya buh. Macam mana berniaga? Alhamdulillah Ustaz, Tuhan bagi rezeki ni tak disangka-sangka. Kadang-kadang ada orang buat function tapi makan banyak. Kadang-kadang orang tak ramai tapi ambil lauk banyak. Tapi duk still macam tu ya Ustaz. Tak tahu Ustaz, itu kelebihan sedekah. Tuan-tuan, Allah bagi kita tambahan rezeki. Yang keempat apa? Allah menyembuhkan penyakit orang yang bagi sedekah. Sembuh macam mana bang? Ni cerita berlaku pada adik saya. Anak dia, tuan-tuan, lahir-lahir ni, diaphragm ni tak ada. Tuan-tuan tahu tak diaphragm? Yang memisahkan usus dengan paru-paru, dengan jantung ni, diaphragm tu. Diaphragm tu tak ada. Jadi doktor kata, anak tuan kita kena operate, kata. Macam mana buat nak bubuh. Jadi usus ni naik ke atas. Sebelah paru-paru dia kecil. Jadi menampas tak boleh. Penat. Adik saya balik tuan-tuan. Doktor kata kami operate boleh, tapi ikhtiar, serah dekat Allah. 50-50. Bila kata 50-50, tuan-tuan, sebagai seorang ayah balik menangis. Balik menangis kan. Dia kata, adik pasal apa? Aku dah lah dapat anak pun susah. Dia kata, dapat anak lelaki nak kena operate esok. Dia kata, macam mana bang? Ayah saya kata apa? Batu Rahman, duit ada, pergi sedekah. Ayah saya kata dia, duit ada, pergi sedekah. Dia kata, aku gaji hari tu, bulan tu, aku sedekah semua. Habis dia kata. Bila habis operate, alhamdulillah. Ni panjang tu ya operate. Dikeluarkan dia macam mana tahu, letak tu. Akhirnya tuan-tuan dengan izin Allah, sekarang anak dia dah umur 11-10 tahun. Tengok, itu kelebihan dia tuan-tuan. Kerana apa? Sedekah. Tak rugi bang. Sebab tu tuan-tuan, orang yang menyekan menyembuh penyakit.
Kalau penyakit tu boleh sembuh lah. Kalau kencing manis tak boleh buat apa dah. Saya kencing manis ustaz, banyak sedekah tak jadi apa dah. Memang tak ada boleh harapan lah. Kencing manis, darah tinggi, kena makan ubat. Itu kita nak reda lah. Tapi kalau penyakit yang lain, contohnya ada seorang ustaz, tuan ingat tak? Di Kuala Selangor. Dia kena kanser otak apa? Akhirnya nak kena operate, tuan-tuan, 100,000. Dia cari 1,000. Dan dia kata apa? Dia kata matilah. Dia buat mahat tafiz duit tu. Dengan izin Allah, tuan-tuan, ustaz tu masih hidup di Kuala Selangor. Amal apa ustaz tu lupa? Kuala Selangor ada seorang ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan, dia sedekah. Allah sembuh penyakit dah. Bukti dah, tuan-tuan. Kuala Selangor ada seorang ustaz, dia buka mahat tafiz. Dia kata daripada ada membazir itu belum tentu boleh hidup, aku buka mahat tafiz. Allah bagi dia hidup panjang umur, tuan-tuan. Lagi apa? Yang keempat, siapa yang sedekah infak tolak bala. Allah jauh daripada bala. Bala macam mana? Bala yang menimpa kita. Bala ni kadang-kadang macam mana? Kadang hati tak tenang, kadang-kadang bergaduh dengan isteri kita. Tu bala. Tuan-tuan tak? Ni, duduk di rumah bergaduh. Oh, tension tu. Duduk di rumah bergaduh dengan isteri, pergi kerja pun tak boleh. Betul tak? Semua nampak macam muka bini semua. Tension. Sebab apa? Itu bala. Dengan anak kita tak boleh duduk sekali. Itu bala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang banyak sedekah, Allah jauh daripada bala. Yang kelima, yang terakhir, orang yang banyak sedekah, Allah akan panjangkan umurnya.